Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk apa dia, An-Nifaqul Akbar. Kita telah baca dua perkara. Yang pertama sekali berkenaan dengan ta'rif dan hukum dia, pengenalan ataupun hakikat sebenar apakah dia nifaq dia. Yang keduanya ialah hukum nifaq itu sendiri dia. Jadi hakikatnya nifaq ni sebenarnya kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dia. Cuma orang tu dia menzahirkan atau berpura-pura lah menjadi seorang Muslim, seorang Islam lah. Seperti hakikatnya dia tu memang musuh Allah, musuh Rasul dan musuh agama lah. Yang keduanya kita telah baca beberapa apa dia amalan-amalan kufur orang munafik lah. A'malul munafikin al-kufriyah. Dia kadang-kadang susunan bahasa Arab ni dia beza sikit dengan bahasa Melayu dah. Amalan orang munafik yang dibangsakan kepada kufur. Itu terjemah Melayu lama lah. Tapi terjemah Melayu moden ni, amalan-amalan kufur orang-orang munafik dah. Jadi orang munafik ni hakikatnya dia tu kafir dah, kufur dah, tapi dia menyembunyikan kekufuran dia dah. Sebab itulah orang Arab ni, orang Arab lah, di negara Arab lah, kita jangan duk ukur apa dia nifak-nifak ni depan mata kita ya dah. Kita biar kita fikir dan kita nampak nifak-nifak ni seluruh dunia dah. Dia bukan bangsa kita sahaja, bukan masyarakat kita sahaja, bahkan bangsa-bangsa lain, masyarakat-masyarakat lain di negara-negara lain dah. Orang munafik ni sebenarnya dia tali baru pada orang kafir lah, tali baru dah. Dan dialah yang tali baru pun dia, kemudian dialah menjadi ejen, dia menjadi ejen. Kemudian dialah apa panggil jadi penyiasat lah, penyiasat dan yang melaporkan maklumat-maklumat, menyalurkan maklumat-maklumat kepada orang kafir dah. Musuh-musuh Islam dah. Ni bahaya orang munafik dah. Jadi hakikatnya orang munafik ni berpaling tadah daripada Islam dah. Sama ada kerana dia memang dia orang kafir, pura-pura masuk Islam, ataupun dia Islam tapi tak ada iman dah. Dan akhirnya dia bekerjasama dengan kafir untuk merosakkan ataupun membantai umat Islam sendiri dah. Itu hakikat sebenar orang munafik lah. Sebab itulah perbahasan munafik ni panjang lebar disebut, sebab bahayanya mereka terhadap umat Islam dah. Amba ingat waktu duduk di tanah Arab dulu, gaul dengan orang Arab lah. Orang munafik ni, orang Arab, mereka kata kepada sama ada pemimpin-pemimpin hak zalim, hak bekerjasama dengan musuh dah, hak bunuh umat Islam, hak tu sah dah. Yang keduanya dalam jihad lah, dalam jihad, dalam peperangan pun gitu juga dah. Maksudnya orang munafik ni dia menyamar jadi mujahidin juga dah. Kemudian dia pun akhirnya royak rahsia kepada pihak musuh dah. Ni antara orang-orang hak munafik lah zaman sekarang lah. Jadi zaman sekarang juga di dalam keadaan negara yang aman begini ni, ada juga orang munafik dah, iaitu mereka yang menulis, mereka yang berucap dah, dia Islam tapi dia sendiri apa dia bangkai Islam, dia sendiri tak setuju dengan Islam, dia kritik Islam dah, agama dia sendiri dah. Ni tanda-tanda ataupun kecenderungan orang munafik lah, kita nampak jelas dah. Jadi cukup bahaya lah, orang munafik ni cukup bahaya lah. Dia bercakap atas nama Islam kadang-kadang, tapi dia sendiri apa dia bangkang ataupun kritik Islam sendiri dah. Okey, baru ni kita telah baca 2-3 perkara, antaranya ialah orang yang menghina atau memperlekeh-lekehkan Allah dan Rasul dan Al-Quran. Itu yang pertama, sifat mereka. Yang keduanya orang yang memaki hamu ataupun mencela dah dan mendustakan Allah dan Rasul dah. Yang ketiganya ialah orang yang berpaling tadah dalam Islam dah. Maksudnya dia sendiri memburuk-burukkan Islam
dia cuba untuk menjauhkan manusia daripada beramal dengan Islam dah. Dan yang keempatnya ialah orang yang merujuk ataupun bergantung dalam perundangan ini kepada orang kafir dah. Dia kagum dengan peraturan-peraturan, undang-undang, perlembagaan orang kafir dah. Sedikit pun tak terlintas dalam hati dia nak kembali kepada Islam ataupun nak melaksanakan Islam dah. Ini antara ciri-ciri ataupun sifat-sifat yang jelas dah, amalan-amalan orang munafik dah. Okey, sini disebut ada apa? Ada 9 perkara dah. 9, ada lagi 5 lah lebih kurang dah. Okey, yang kelima dah pagi ni, i'tiqadu sihhatil mazahib al-haddamah wa da'wati ilaiha ma'a ma'rifati haqiqatiha. Kepercayaan mereka kepada ideologi-ideologi yang boleh merosakkan. Ini keyakinan mereka terhadap ideologi-ideologi yang boleh merosakkan. Bahkan mereka mengajak pada ideologi tersebut, sedangkan mereka tahu hakikatnya. Dia sebenarnya ideologi ni, mazhab ni, sama ada dalam Islam sendiri ataupun luar dari Islam. Dalam Islam ni timbulnya Qadariyah, timbulnya Jabariyah, timbulnya Syiah, timbulnya Mu'tazilah, timbulnya ahli anti hadis dah. Macam-macam fahaman lah. Sufi falsafi dah. Timbul fahaman-fahaman menyeleweng dalam Islam sendiri dah. Dalam Islam sendiri menyeleweng dah. Syiah Qadariyah dah, yang ingkar terhadap qada, yang menggunakan logik menafikan Al-Quran dah, yang anti hadis dah. So, yang keduanya mazhab juga, ideologi juga, iaitu ideologi luar dah. Sekularnya, sosialisnya dah, fahaman macam-macam dah, komunis semua sekali dah. Mereka berpegang, dia berkeyakinan dengan ideologi-ideologi ni yang memang jelas ideologi ni merosakkan Islam dan merosakkan umat Islam dah. Jadi mereka yakin dan mereka berpegang dengan ideologi-ideologi ni, dan mereka cuba sebarkan di kalangan umat Islam dah. Sedangkan mereka tahu hakikatnya ideologi ni memusuhi Islam dan menjauhi Islam sebenarnya dah. Kemudian dia sebutlah contoh ideologi dah. Wa min hadhihi al-madhahib ma jadda fi hadzal asri min madhahib hiya fi haqiqatiha harbul lil Islam wa da'watu lil ijtima' ala ghairi hadihi kal qaumiyah wal wataniyah. Antara ideologi-ideologi yang timbul ataupun yang muncul ataupun yang top di zaman ini, yang mana hakikatnya sebenarnya dia memerangi Islam dah, dan mengajak supaya berhimpun bukan di atas petunjuk Islam dah, seperti al-qaumiyah, nasionalis dah, kebangsaan lah. Al-qaumiyah, nasionalis dah. Al-wataniyah, al-wataniyah ni semangat kenegerian dah, kenegaraan dah, semangat kedaerahan dah, al-wataniyah dah. Ni sebenarnya qaumiyah, wataniyah ni, dua-dua fahaman ni diterapkan oleh pihak penjajah dah. Sebab itulah sebenarnya negara-negara Islam ni sah yang sebenarnya dah bersatu belaka. Zaman khalifah-khalifah dulu, khulafah dah, zaman pemerintahan Uthmaniyah semua sekali dah. Tapi bila mari orang putih, bila mari orang Perancis, bila mari orang Belanda, masing-masing dia takluk negara-negara tersebut, kemudian dia pecah-pecah dah. Kemudian dia terap, kemudian dia beri pendidikan supaya cinta kepada negara dia, cinta kepada bangsa dia. Akhir-akhir sama Arab pun pecah belah juga dah. Arab Iraq cara Iraq dia, Jordan sama Jordan dia dah. Apa dia Sudan semua sekali dah. Jadi masing-masing menebar sifat perkauman dia dan sifat kenegerian dia dah. Sehingga bila berlaku apa-apa masalah negara lain tak dalih dah, tak cara. Tu negara aku, negara aku dah. Bila bangsa bila negara apa dia Arab lain hak susah, hak apa dia menderita, dia tak cara dah. Jadi sama-sama Arab sendiri pun walaupun bangsa yang sama, tapi dia pecah-pecah ke dah. Pecah ke negeri-negeri, suku-suku, kabilah-kabilah dah. Ni apa dia ideologi yang diterapkan oleh apa dia penjajah dah, supaya umat Islam ni berpecah belah dah. Berpecah belah dah. Sepatutnya umat Islam bersatu. Bila musuh ni apa dia serang Iraq ke, serang Afghanistan ke, sepatutnya negara Arab lain bangkitlah, lawan sekali dah. Sebab tu pun anak beranak mereka juga bangsa yang sama dah, bahasa yang sama, agama yang sama dah, tapi tak dah.
dia lebih kepada negeri dah. Ada negeri mu ikut mu lah. Aku masa capur dah. Jadi inilah bahaya dah. Al-qaumiyah wal wataniyah dah. Ia telah menyebabkan semangat Islam itu telah hilang dah. Semangat persaudaraan Islam telah hilang. Ukhuwah Islamiyah telah pun dipadamkan oleh apa dia penjajah dah. Jadi inilah bahaya dah. Jadi kita berhimpun, kita bersatu atas rasa kebangsaan, bukan atas rasa Islam tidak dah. Ni sangat bahaya dah. Ni ulama Saudi ayat ni dah. Dia tak tahu pun mana-mana ada, tapi ni ayat bahaya dah. Apa dia sebenarnya qaumiyah ni wujud zaman jahiliah dah. Zaman jahiliah dah. Zaman jahiliah dulu bila kabilah dia balah dengan kabilah lain, walaupun salah sekalipun dia tak akan bela kabilah dia juga. Dia akan bersama-sama dengan kabilah dia untuk perang bela kabilah dia dah. Walaupun kabilah dia tak betul sekalipun dah. Jadi setara mana apa dia qaumiyah yang terdapat di negara kita, Amos sendiri pun tak pernah buat kajian dah. Dia sebenarnya kasih pada bangsa kita, tak salah dah. Tapi salahnya siapa ke perikat kita mempertahankan benda salah pun oleh kerana orang Melayu buat, kita pertahankan juga. Tak betul lah. Ataupun menebas sangat sifat apa dia cinta pada bangsa sehingga kita tak peduli pada bangsa lain. Tak boleh lah tu. Dah. Walaupun dia Islam pun kita tak cara. Mu bukan bangsa aku. Tak boleh lah gitu dah. Sebab siapa menghilangkan ruh kesatuan Islam sendiri dah. Ruh Islamiyah apa dia semangat Islam sendiri hilang dah. Itu bahaya qaumiyah dah. Perkauman dah. Di Pakistan ni kuat perkauman dah. Di Pakistan dia balah pokok muhajir dengan pokok patah dah. Balah dah. Perang berapa kali perang dah. Dalam sejarahnya perang dah. Hak ni kita tembok ni balik dah. Ni bahaya perkauman dah. Jadi mereka tidak akan ikut undang-undang, mereka tidak akan ikut keadilan, tak akan ikut hukum hakam dah. Mereka hanya ikut, mereka akan asabiyah, taksub dengan bangsa mereka, dengan kabilah mereka, dengan puak mereka dah. Al-qaumiyah ni bukan sahaja perkauman dah, kepuakan pun sama jugalah. Kepuakan dah, kenegerian dah. Ni bahaya dah. Fakathiru minal munafiqina fi hadzal asri mimman yusammuna ilmaniyin au hadathiyin au qaumiyin. Ramai di zaman ini orang munafik, mereka menamakan diri mereka dengan ilmaniyin, sekularisme dah. Sekular lah, pupuk sekular dah. Ilmaniyin ni pupuk sekular dah. Ilmaniyah ni sekularisme dah. Faham dia? Ilmaniyin orang-orang sekular dah. Ataupun qaumiyin, nasionalisme dah. Ya'rifuna hakikat hadil mazahib. Mereka tahu dan mereka faham hakikat mazhab ni ataupun ideologi ni dah. Dan mereka mengajak supaya berhimpun dan bersatu dengan ikatan jahiliah ini dah. Dia jadi dua-dua pahaman ni sebenarnya jahiliah dah. Mereka mengajak dah kepada pahaman jahiliah dah. Dan mereka juga mengajak supaya buat ikatan iman dan Islam dah. Mereka mengajak supaya membuang ikatan iman dan Islam dah. Memang tak ada dalam ni dah. Sekarang ni orang duk fikir tentang bangsa dia saja, tentang puak dia saja, tentang negeri dia saja dah. Tak dali dah pada orang lain dah. Sebab itulah usaha-usaha yang dilaksanakan oleh gerakan-gerakan Islam ada sekarang lah, termasuklah gerakan dakwah semua sekali, nak mengembalikan semula ruh ataupun ukhuwah Islamiyah dah. Dah. Maaflah sebut contoh dah. Hak baik nak sebut dah. Macam jemaah tabligh dah, bagus. Jemaah tabligh ni dia bila dia keluar dia semua sekali lah. Dah, tak kira ada bangsa mana pun. Tu bagus dah. Nak mengembalikan semula apa dia ruh Islamiyah, ruh ukhuwah Islamiyah. Dia sebenarnya gerakan Islam memang buat dah. Gerakan Islam buat dah sebelum ni dah. Gerakan Islam buat apa dia? Gerakan Islam di Malaysia, di negara Thailand, ni semua sekali Asia Tenggara pun ada pertemuan perjumpaan dah. Dengan negara-negara Arab, dengan negara Pakistan semua sekali ada rawabit dia, ada hikatan dia dah. Jadi inilah sebenarnya dah. Kita kena kembalikan semula kesedaran umat Islam kepada kesatuan umat Islam ni. Kalau kita duk fikir negeri kita aja, negara kita aja, bangsa kita ya. Sebab bila kita tak kecelak umat Islam tak akan kuat dah. Sebab apa? Sebab kita hanya fikir pada skop yang sempit sahaja dah. Inilah yang melemahkan umat Islam lah. Bila ada umat Islam yang ditindah, yang di apa dia anak ayat tak ada cara, tak ada cara lah. Kalau ada cara pun segelintir sahajalah, segelintir sahaja dah.
Jadi bukan kesedaran secara umum tidak dah. Inilah bahaya sekali lah. Jadi kita kena buat dah, kena buat apa dia, dia kena kurang ke sifat qaumiyah ni, dia kita kena lebih ke ukhuwah Islamiyah dah. Tak salah kita kasih ke bangsa kita, saya ke tanah air kita dah. Tapi kalau sampai ke peringkat kita tak cara kepada umat Islam yang lain, dah, ke negara lain, tak betul lah. Tak betul dah. Kita kena beri hati juga dah kepada orang lain dah. Sebab mereka juga saudara kita dah. Sebab tu dalam kita berjihad pun disebut bila ada sahaja dah, sekar saja bumi umat Islam ni dicerobohi oleh orang kafir, maka waktu tu wajib semua umat Islam ni bangkit awal belakang dah. Bukan orang negara tu saja dah, bahkan semua umat Islam dah. Ni dak sekarang ni dak. Umat Islam bagi kerjasama dengan pihak musuh membantai umat Islam sendiri. Iran presiden dia, menteri luar dia pernah keluar kenyataan dia kata kalau tidak kerana Iran, maka Afghanistan dengan Iraq ni mereka tidak akan berjaya untuk membinasakan dia, menghancurkannya dia. Tapi oleh kerana Iran bagi tapuk kat mereka, dia bagi ruang kat mereka untuk serang, maka dua-dua negara ni berjaya dihancurkan oleh mereka. Tengok dah. Ni hak ngaku lawat mereka ni. Dia yang bagi laluan, ruang udaranya, ruang daratnya, ruang lautnya pada musuh Islam untuk membantai umat Islam sendiri dah. Dan Pakistan sendiri pun menjadi tapuk, menjadi apa dia tepat, apa dia berkemahnya tentera-tentera Amerika untuk serang Afghanistan dah. Sama. Betul. Jadi inilah sikap dah, sikap. Sepatutnya tak boleh benar lah. Jangan dia benar, tak nak benarkan dah. Kalau sama-sama Islam tak boleh nak benar, dia akan membenarkan tentera lain masuk dah. Ni apa lagi tentera kafir masuk dah. Pergi bantai umat Islam pula dah. Ni cukup bahaya dah. Wa yad'una ila nabzi rabitatul iman wal Islam, dan mereka mengajak, menyeru supaya membuat ikatan iman dan Islam dah. Sebagaimana disebut oleh Rabbuna Jalla wa Ala biqaulihi, tu disebut dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Sebenarnya orang mukmin semua sekali bersaudara dah. Jadi mereka buat persaudaraan umat Islam, kemudian mereka pupuk ke apa dia perkauman dah. Sebab itulah kalau kita tengok antara hikmah kenapa kita kena pergi buat umrah dan haji, sebab apa dah. Ke umrah haji ni ke semua bangsa kita tembelaka dah. Orang putih pada, orang hitam pada, orang merah pada dah, orang Afrika ada, orang Arab ada, orang Rusia pada belaka dah. Jadi situlah nak tunjuknya kesatuan umat Islamnya di Mekah tu dah. Sebab itulah Universiti Jamiah apa dia Islamiah Madinah, apa dia Jamiah Ummul Qura di Mekah sendiri, dia ambil pelajar-pelajar foreigner daripada seluruh negara, seluruh dunia ni dah. Jamiah Islamiah ni boleh kata sebahagian besar 90% ni orang foreigner, orang luar, bukan orang Arab dah lah. Orang Asia Tenggara, orang daripada apa dia bumi Balkan dah, apa dia semua sekali dah. Jadi situlah dia pelajar-pelajar kita boleh temu dengan pelajar-pelajar luar dah. Among ngaji Pakistan pun gitu juga dah. Kita boleh temu, kita boleh mengenal lah orang Arab, orang Afrika, orang Afghanistan, orang Rusia, Chechen, semua sekali kenal belaka dah. Sebab apa? Sebab apa dia atas dasar nak ngaji agama ni, nak ngaji hadis dengan Al-Quran ni, kita boleh temu belaka dah. Jadi kesatuan umat Islam dibentuk dalam bentuk pendidikan ataupun dalam gerakan dakwah, dalam gerakan dakwah, dalam gerak dalam perjuangan lah. Dan dalam jihad pun gitu juga dah. Dalam jihad, kita tengok jihad mana-mana berlaku kan, memang terlibat belaka dah. Jihad di Rusia sendiri pun orang Arab pergi juga, orang Asia pergi juga dah, orang Rusia sendiri pun serta sama dah. Jadi kekuatan dia tu muncul dalam jihad, dalam dakwah, dalam gerakan Islam dah, dalam pendidikan dah. Ni perlulah. Itu yang pertama dah. Jadi kita fahamlah di sana dua perkara ada, dua perkara. Satunya sifat perkauman, nasionalisme dah,
ke negeri, semangat ke negeri, ke daerah dah. Selaginya ialah semangat Islam dah, yang dipupuk oleh Rasulullah, yang dipupuk oleh Islam dah. Okey, yang kedua dah, ataupun yang keenam, ciri-ciri ataupun amalan kufur orang munafik dah. Munasaratul kuffari wa muawanatuhum 'alal muslimin. Li'anna al-munafiqina fi haqiqatihim kuffar, fahum yunasiruna ikhwatahum min kuffari 'alal muslimin. Yang keenamnya, mereka menolong dah. Mereka menolong dan memberi bantuan kepada orang kafir menentang umat Islam. Masalah inilah. Contoh saat ini, contoh Iran. Iran beri laluan kepada Amerika untuk serang Afghanistan dengan Iraq tadi dah. Ada banyaklah negara-negara lain pun gitu juga dah. Mereka bekerjasama untuk membantai umat sendiri dah. Li'annal munafiqina haqiqatuhum kuffarun. Kerana hakikat orang munafik ni, mereka sebenarnya orang kafir juga dah. Mereka bekerjasama dengan saudara mereka di kalangan orang kafir dah untuk menentang umat Islam dah. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 51-52, Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan Yahudi dan Kristian sebagai pemimpin-pemimpin kamu. Setengah mereka menjadi pemimpin kepada setengah yang lain. Sesiapa yang menyokong di kalangan kamu, sesiapa yang menyokong mereka di kalangan kamu, maka dia juga termasuk di kalangan mereka. Maksudnya, mana-mana umat Islam yang menyokong Yahudi, yang menyokong Kristian, Amerika, Israel semua sekali, maka fa innahu minhum, maka dia tergolong sama-sama dengan mereka juga dah. Wal amrika dah. Kita doa, okey. Allahumma ahlikil musyrikin wa man syarakahum. Wal kafirin wa man walahum dah. Wal yahuda wa man hawadahum dah. Wa man halafahum dah. Wahai Tuhan, binasakanlah orang musyrik dan orang yang menyokong mereka, orang kafir dan orang yang bekerjasama dengan mereka dah. Orang Yahudi dah, dan orang yang walak pada mereka dah. Ini doa kita. Sebab apa? Sebab Tuhan sendiri pun kata orang yang bekerjasama dengan Yahudi Kristian, maka mereka akan bersama-sama dengan perempuan ini juga lah. Innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Tengok, orang yang menyokong Kristian, menyokong Yahudi ni, dua perkara Tuhan sebut sini. Yang pertama, mereka tergolong dengan puak tu juga. So, yang keduanya ialah innallaha la yahdil qaumadh zalimin. Orang ni orang yang zalim. Zalim lah. Tak kira lah pemerintah ke, ataupun pihak berkuasa ke, ataupun rakyat jelata ke, kalau dia sokong ataupun dia ni menyokong Yahudi dan Kristian, maka mereka dianggap di kalangan mereka juga. Mereka ni orang zalim, orang zalim. Fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana dairah. Kamu akan nampak, akan melihat orang-orang munafik yang ada penyakit di hati mereka, mereka bersegera bekerjasama dengan musuh-musuh. Yaquluna, mereka berkata, kami bimbang, kami takut, kami akan ditimpa oleh kepungih mereka takutlah. Jadi kalau sokong Islam, takut mereka marah. Tak. Sokong Islam, takut Israel marah. Israel boikot dah. Jadi akhirnya dia sokong Israel, sokong Amerika dah. Ni bahaya. Ni sikap baca lah, sikap baca. Dia sikap tak yakin terhadap Islam. Mereka lebih takut pada musuh daripada takut pada Allah Subhanahu Wa Taala dah. Jadi ciri-ciri yang kedua ataupun amalan kufur yang kedua orang munafik, iaitu mereka bekerjasama, bahkan mereka menjadi tadi baru dah, menjadi penyalur maklumat kepada orang kafir dah. Kau ingat tak dulu waktu perang Iraq tu kan? Perang Iraq dulu PBB minta semua sekali dah 40 buah negara ahli anggota dia, termasuklah Malaysia juga, termasuklah negara-negara Islam juga, jadi tentera PBB juga, serang Iraq juga dah, serang negara Islam, hancurkan negara Islam dah. PBB ni kalau umat Islam kena bantai, dia tak apa. Kamu cerita dah ni apa dia hamba kecek dengan pupuk Arkan Rohingya, ada Rohingya pupuk ni dah Myanmar kan. Dia kata pemerintah dia, junta dia tu
dia bakar sebutir kapur, dia 300 buah rumah dia bakar. Kemudian dia buat kemah tengah-tengah padang tu. Kemudian bila PBB nak mari melawat, nak mari tengok semua sekali, dia tak benar. Dah. Lemahnya PBB, dia tak ada apa. Tak ada apa. Jadi bila umat Islam kena bantai, PBB tengok saja dah. Tapi bila ada kepentingan dia, terus dia serai lalu dah. Jadi sehingga sekarang ni siapa 10,000, 20,000 setiap bulan keluar apa dia rakyat Islam Myanmar ni keluar daripada Myanmar. Kenapa? Kerana mereka disekat daripada bekerja dah. Mereka tidak diberi kebebasan. Semua masjid tutup belaka. Dia bakar sekolah, dia bakar rumah semua sekali dah. Kalau umat Islam nak tubik, dia kata tubik. Ni bukan agama, bukan balik lagi. Mutubik dah. Itu sikap lah. Sikap pemerintah hak kafir, hak zalim. Sekarang yang keduanya tengok sikap PBB yang diketuai oleh Yahudi Kristian ni, walaupun umat Islam menganggotainya, tapi dia tak tolong umat Islam dah. Kecuali ada kepentingan dia lah. Ada kalau perang Iraq dengan Kuwait, dia serai lalu, dia lalu dah. Macam perang apa dia saudara di Afghanistan, dia serai lalu dah. Ada kepentingan dia serai lalu dah. Tapi ada kepentingan dia tidak akan peduli dah. Ini sikap lah. Okey, yang seterusnya, yang ketujuh dah, izharul farah wal istibsyar inda intisal kufar. Yang ketujuh ataupun yang ketiga pagi ni, mereka menzahirkan rasa gembira kerana kemenangan orang kafir dah. Mereka meraihkan kejayaan orang kafir. Tu. Wa indama yusibul muslimin hazimatun au ayu dararin, ketika mana umat Islam ditimpa musibah kekalahan, jadi kalah oleh orang kafir, maka mereka rasa gembira. Sebab sebenarnya mereka menyembelih orang kafir. Firman Allah dalam surah 120 dah. Sebab tu kita kena muhasabah ni. Tak muhasabah ni. Sebab kadang-kadang ada juga orang kita ni, dia gembira dengan umat Islam ni ditimpa musibah. Dia gembira orang kafir dapat kemenangan. Kena muhasabah lah, betul dah imam ni. Mu imam sungguh kau munafik mu ni. Aku nak muhasabah lah. Kau nak saya. Sebab kalau betul-betul kita mukmin, kita akan bersedih saudara kita dianiayai, dizalimi. Dia kita dia kecewa. Dia umat Islam dibantai oleh orang kafir dah. Ni kalau umat Islam di Pakistan, di Bangladesh, dia menzahirkan benda ni, mereka menzahirkan dia kegembiraan mereka dengan kemenangan Islam, menzahirkan kekecewaan mereka dia dengar kemenangan orang kafir dah. Mereka menzahirkan. Kita ni Malaysia tak kata apa, tak berlaku dah. Umat Islam kena bantai pun tak kata apa. Orang kafir benar pun tak kata apa juga dah. Tak kata apa berlaku dah. Jadi sebenarnya kita kena menyatakan sikap kita dah. Apa dia sebenarnya sikap kita sebenarnya dah. Jadi orang munafik ni jelas-jelas terang-terang dia menzahirkan sikap dia, iaitu menyokong kemenangan orang kafir dah. Dia gembira dah. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 119 120, ha antum haula'i tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullihi wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'addu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha alimun bidzatis sudur. Mereka itulah kamu mengasihi mereka dah, sedangkan mereka tidak pernah mengasihi kamu dah. Kamu beriman dengan kitab semua sekali, dan bila mereka bertemu dengan kamu, mereka berkata kami beriman. Dan bila mereka bersorangan, mereka gigit jari jemari mereka kerana marah terhadap kamu dah. Katakanlah wahai Muhammad, matilah kamu dengan kemarahan kamu dah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui isi hati kamu dah. Ini Tuhan sebut dah macam mana sikap Nabi dengan orang munafik dah, sahabat-sahabat dah. Sahabat-sahabat tak tahu mereka munafik, sahabat-sahabat anggapkan mereka saudara Islam. Dia mengasihi mereka dah, tapi mereka sendiri tak mengasihi Nabi dan para sahabat dah. So, yang keduanya, bila mereka bertemu orang beriman, mereka pura-pura mendakwa mereka tu beriman dah. Tapi sebaliknya mereka berseorangnya, mereka amat benci sekali terhadap Rasulullah dan para sahabat dah. Jadi Tuhan kata Tuhan tahu isi hati mereka dah. Ini orang munafik dah. Kemudian Tuhan sebut sikap mereka, in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu mendapat kebaikan, maka mereka bersedih.
Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu ditimpa kekalahan, ditimpa musibah, ditimpa kesusahan, maka mereka gembira. Wa in tasbiru wa tattaqu. Tuhan kata jangan apa dia? Jangan rasa sedih dah. Kalau kamu sabar, kamu bertakwa, tipu daya mereka tidak boleh memudaratkan kamu sedikit pun dah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka kerjakan. Inilah sikap orang munafik, yang mana mereka bersedih bila umat Islam berjaya, dan mereka gembira bila umat Islam kalah, dan bila sebaliknya terhadap musuh pun gitu juga. Sebab itulah kata dia, walihadza tajidu minhum fi hadzal asri man la yaktarif li musabil muslimin. Sebab itulah kamu dapati di kalangan orang munafik di zaman ini, mereka tak dali apa pun dah. Mereka tidak mempedulikan, tak mengambil berat apa yang musibah yang berlaku terhadap umat Islam dah. Tempat mana-mana sekalipun lah dah. Sebenarnya kita kena beri kesedaran lah kepada orang muda lah, sepatutnya lah terhadap musibah-musibah yang berlaku. Kesedaran lah, pengajaran kepada kita apa yang berlaku di Kemboja, apa yang berlaku di Myanmar, apa yang berlaku di Filipina, apa yang berlaku jauh lagi ni, tanah Arab semua sekali. Kena bagi kesedaran supaya benda ni tak berulang ke berlaku di negara kita. So yang keduanya, kita kena ada kesedaran dia prihatin terhadap umat Islam dah. Kena ada prihatin paling kurang, barulah kita nak selalu bantuan ke, kita nak doa untuk mereka ke, nak tahu maklumat dari mereka ke. Sekarang ni umat Islam, pemuda-pemuda khususnya dihidangkan dengan maklumat hiburan, cerita-cerita dengan YouTube. Tu dah. Galik dengan buah kosong. Ni dulu kita nak tahu apa-apa, kita nak tahid dulu. Google dulu baru nak mari. Lain tak payah Google, dia mari sendiri. Kita je buka saja, mari. Jadi sekarang ni bila maklumat luas sangat, maka kita sibuk dengan hak ni lah. Tak ada nak cara kepada umat Islam lain ke apa dia berlaku, tak ada cara dah. Dia cara dengan hiburan ke, berita-berita semasa ke, gosi-gosi artis ke. Dia cara tu. Tengok apa dia cara-cara Yahudi semua sekali, macam mana nak melalaikan umat Islam dah. Ni kena ada kesedaran dah. Dari semasa. Bal qad tasma'u minhum aw taqra'u kalaman. Bahkan kadang-kadang kamu pernah dengar, kamu akan baca tulisan-tulisan percakapan mereka dalam majalah-majalah sahabat-sahabat, yang mana mereka ni seolah-olah menegah dan menghalang daripada kita bantu umat Islam yang lain. Tak perlu peduli lah. Tu negara dia, ikut dia lah. Dengan hujahnya kita ni cara bahasa kita sudah lah. Tak cara bahasa lain. Kita cara kalau orang Arab agak tak perlu bantuan pada orang lain, sebab kita orang Arab kita sudah lah. Tu. Jadi mereka tak peduli kepada ikatan Islam, mereka hanya tumpukan kepada negara mereka sahaja. Inilah sifat kaumiyah, perkauman nasionalis di tanah Arab ni lebih kuat berkali ganda daripada negara kita. Negara kita Indonesia pun ada perkauman juga. Semua sekali. Tapi perkauman tanah Arab tebal lagi. Lebih menebal lagi. Sama-sama Arab dia pun pecah juga. Sama-sama Arab dia pun pecah. Tak kita pun pecah juga. Arab Thailand, Melayu Thailand lain, Melayu Malaysia lain, Melayu Indonesia lain. Pecah juga, betul ya. Tapi sikap orang Arab teruk lagi. Lebih menebal lagi perkauman dia dah. Fayad'una ila tahazzub, maka mereka mengajak kepada semangat kepartian dah. At-tahazzub, kepartian dah, kepuakan dah, atas asas perkauman dah, nasionalis, kecintaan kepada negara dah. Wala yarfa'una ra'san, dan mereka tidak mengangkat langsung, tak angkat kepala langsung lah kepada ikatan Islam, bagi tak cara langsung pun dah. Kalau ada pun OIC lah. Tu pun mesyuarat lah. Mesyuarat saja lah. Persidangan lah. Kutub tu lah. Nak bertindak tak boleh dah. Nak bertindak kena ikut PBB dah. Okey, yang ke-8 dan yang ke-9 yang terakhir lah. Wa sabbu wa aibul ulama wal muslihina wa jami'il mu'minina as-sadiqina bughdan lahum wa lidakwatihim wa lidinihim. Yang ke-8nya, mereka ni memburuk-burukkan dan mencela alim ulama dah. Dia gerakkan reformasi dah, muslihin reformasi dah.
Muslihina ni orang maksudnya orang yang nak menjalankan gerak ke Islam dah, nak memperbaiki umat Islam dah. Membaiki pemuda Islam ke, membaiki apa dia masyarakat Islam ke, nak menyedarkan umat Islam ke, tu muslihin ni panggil dah. Dan mereka juga mengaitkan, memburuk-burukkan mujahidin dah, orang-orang mukmin yang benar dah. Mereka memburuk-burukkan dah. Tu. Sebab apa? Sebab benci terhadap alim ulama, benci terhadap gerakan-gerakan yang memperbaiki umat Islam ni, dan memusuhi terhadap dakwah mereka dan agama mereka dah. Tak ada lah. Sebab puak-puak ni alim ulama lah, puak-puak muslihin lah bawa Islamnya, panggil Islamnya. Bila mereka marah pada hal ni, memburuk-burukkan, mereka tahmah tuduh macam-macam, tak ada lah sebenarnya bawa Islam. Ni langkah mereka, cara mereka. Mereka nak jatuh ke Islam, nak lemah ke Islam dengan cara mereka ni memburuk-burukkan orang bawa Islam dah. Tu. Firman Allah, wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amana sufaha. Bila mereka dikatakan, ditegur, berimanlah kamu sebagaimana berimannya manusia ramai-ramai dah, maka mereka berkata, adakah patut kami beriman sebagaimana beriman dengan orang yang bodoh dah. Jadi mereka tuduh sahabat Nabi ni orang yang bodoh. Tak. Bodoh apa nak beriman macam dia dah. Jadi mereka tuduh sahabat Nabi hak banyak korban untuk agama ni, untuk dakwah ni, untuk apa dia Quran dan sunnah ni, untuk Rasulullah ni sebagai orang yang bodoh dah. Ni tuduhan mereka dah. Dan Tuhan sebut dalam surah At-Taubah, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi sadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum azabun alim. Bila sahabat-sahabat ni infakkan harta mereka untuk jihad fi sabilillah dah. Sahabat-sahabat ni tinggi jihad apa dia, infak dia dah. Jihad dia tinggi, infak dia hebat dah, ibadah dia pun kuat dah. Kamu dia pengajian dia, ilmu dengan Nabi pun apa dia hebat dah. Hebat belaka para sahabat ni dah. Sebab tu Islam cepat naik tu. Islam cepat naik tu kitulah pengorbanan para sahabat tu. Infak dia tu tinggi dah. Hak miskin cara miskin, hak kaya cara kaya dah. Utsman bin Affan sekali bagi 30,000 dinar dah. 30,000 dinar agak 300,000 sekali bagi dah. Bagi 100 ekor unta sekali dengan bekal-bekal dia dah. Beli telaga dah. Banyaklah jasa Utsman bin Affan Allah anhu dah. Jadi orang munafik ni kalau orang bui sikit kata sedekah ke dia, derma ke dia sikit pasal bui. Tak. Kalau sedekah banyak, tengok riak tu, nunjuk-nunjuk tu. Jadi dia kalau orang bui banyak, dia kata orang ni riak. Kalau orang bui sikit, dia kata ni tak pandai pasal sabui. Tak. Jadi dia suka mengejek-ngejek orang yang memberi sumbangan sedikit ke banyak kepada Islam dah. Ini sikap orang munafik dah. Tuhan kata fayaskharuna minhum, maka mereka merendah-rendahkan dan mereka mempersendah-sendahkan terhadap umat Islam dah. Sakhirallahu minhum, Tuhan akan balas sendahan mereka dan untuk mereka azab yang pedih dah. Sebab itulah kita dapati katanya pengarang di zaman ni orang-orang yang memburuk-burukkan alim ulama, gerak-gerak dakwah, dan orang yang memburuk-burukkan mujahidin yang berjuang dah, yang perang dah dalam media masa dah. Tu adalah kadang-kadang atas nama agama pun dia buruk-buruk juga dah. Dia sendiri tak berjuang kat Islam, dia memburukkan orang lain pula dah. Dia duduk saja ya. Baru orang salah tu salah ni dah. Okey, akhir sekali yang ke-9, madhu ahli kufri wa madhu mufakkirihim wa nashru araihimul mukhalifah. Sikap orang munafik, sikap kufur orang apa dia, amalan kufur orang munafik juga yang akhir sekalinya disebut sini contoh dia nya, iaitu mereka ni kagum dan memuji orang-orang kafir dan memuji apa dia ahli fikir mereka dah, pemikir-pemikir orang kafir dah. Mereka kagum dengan pemikir-pemikir, tulisan-tulisan orang kafir dah, dan mereka menyebarkan ideologi yang menyalahi Islam ni dah. Tu disebut dalam surah Al-Mujadilah ayat 14, alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ma hum minkum wala minhum wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Tidakkah kamu melihat kepada kaum yang mana mereka itu menyokong Yahudi yang dimurkai oleh Allah? Bukanlah mereka di kalangan kamu dan bukan juga di kalangan mereka. Dan mereka bersumpah dengan sumpah yang bohong sedangkan mereka mengetahuinya. Jadi sininya ya tawallau qauman ghadiballahu alaihim.
Mereka kagum mendengar tokoh-tokoh Yahudi, tokoh-tokoh apa dia orientalis dah, tokoh-tokoh apa dia sekular semua sekali dah. Dah, kita pun pelik juga. Orang Islam tapi sahabat-sahabat dia tak kagum. Dia kagum ke tokoh-tokoh komunis lah. Dah. Tokoh-tokoh apa dia sekular lah. Heran kita dah. Muslim ke mana? Dah. Sebab itulah kita dapati mereka banyak memuji dah orang-orang yang apa dia musuh-musuh Islam, sama ada sampai dulu atau sampai sekarang. Contohnya sini dia sebut sini Abul Ala Al-Ma'arri, Al-Hallaj, Farwid dan sebagainya lah. Ini tanah Arak lah. Tempat-tempat kita ni dia kagum dengan tokoh-tokoh Inggeris, tokoh-tokoh Yahudi dah. Tokoh-tokoh apa dia ni sebut sekali dah. Itulah apa dia? Lima amalan kufur dan munafik yang sempat kita baca pagi ni. Kalau kita ringkaskan semula, yang pertama sekali mereka berpegang ataupun menganut apa dia faham yang merosakkan contoh sininya faham apa dia nasionalis, semangat kenegaraan lah yang lebih-lebih sangat sehingga tak memberi ke umat Islam. Yang keduanya ialah mereka bekerja